Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera murid-murid. Sebelum ini kita telah belajar berkaitan dengan sumber tenaga dan juga bentuk tenaga. Jadi saya harap murid-murid jangan keliru di antara sumber tenaga dan juga bentuk tenaga. Okey, kerana lepas ini kita akan belajar tentang perubahan bentuk tenaga. Perubahan bentuk tenaga. Sebelum itu, sebelum kita beralih kepada perubahan bentuk tenaga dan contoh-contohnya, kita perlu tahu terdapat dua simbol yang akan digunakan di dalam tajuk ini. Simbol yang pertama adalah simbol anak panah. Simbol anak panah ini bermaksud berubah kepada. Simbol yang kedua adalah simbol tambah bermakna dan. Kita lihat contoh yang pertama. Aktiviti mengayuh basikal. Semasa mengayuh basikal, tenaga kimia daripada makanan yang dimakan berubah kepada tenaga kinetik. Jadi perubahan bentuk tenaga yang berlaku adalah daripada bermula dengan tenaga kimia berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kimia ini diperoleh daripada makanan yang dimakan. Kemudian tenaga kimia itu berubah kepada tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik adalah pergerakan kaki dan juga basikal. Contoh yang kedua adalah menghidupkan televisyen. Tenaga yang pertama adalah tenaga elektrik. Tenaga elektrik ini datang daripada litar elektrik. Kemudian berubah kepada tenaga cahaya dan pada masa yang sama ada tenaga bunyi. Jadi kita baca tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Bermakna dekat sini tenaga cahaya dan tenaga bunyi ini datang pada masa yang sama. Jadi kita lihat dekat sini, dari mana tenaga cahaya dan tenaga bunyi itu datang adalah daripada tenaga elektrik. Kemudian tenaga elektrik itu membantu televisyen untuk memancarkan imej dan juga bunyi. Seterusnya adalah menyalakan api. Okey, menyalakan api bermula daripada tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Dari mana tenaga kimia ini datang adalah daripada bahan bakar seperti arang ataupun kayu. Jadi tenaga kimia berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Seterusnya adalah semasa terjun dari papan terjun. Murid yang berada pada kedudukan tinggi ini mempunyai tenaga keupayaan. Kemudian apabila dia melakukan pergerakan, ianya berubah kepada tenaga kinetik. Kemudian apabila dia jatuh ke dalam air dan percikan air itu berbunyi, ianya berubah kepada tenaga bunyi. Jadi di sini bermula daripada tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik berubah kepada tenaga bunyi. Seterusnya adalah lampu suluh. Okey, lampu suluh. Okey, kita sedia maklum bahawa lampu suluh ini sumbernya adalah sel kering. Jadi sel kering ini mempunyai tenaga kimia. Kemudian tenaga kimia berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, jadi ingat kalau dan ianya datang pada masa yang sama. Okey. Seterusnya adalah menggunakan kalkulator suria. Okey. Kalkulator ini sumber tenaga dia adalah matahari kerana kita lihat dekat sini dia ada panel solar. Jadi bermula dengan tenaga suria berubah kepada tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Seterusnya kita lihat ketika kenderaan bergerak. Bahan api fosil ini menghasilkan tenaga kimia kemudian berubah kepada tenaga kinetik. Seterusnya proses fotosintesis. Proses fotosintesis ini bermula daripada tenaga cahaya daripada matahari kemudian berubah kepada tenaga kimia yang disimpan sebagai kanji di dalam tumbuhan. Justru di sini saya nak tekankan kepada murid-murid
Bagaimana kita hendak mengenal pasti tenaga yang pertama? Kita lihat sumber dia daripada apa. Kalau kita lihat daripada kenderaan yang bergerak, sumbernya adalah bahan api fosil. Justru ianya bermula dengan tenaga kimia. Kalau kita lihat kalkulator di sini, sumbernya ada daripada matahari. Justru ianya bermula daripada tenaga suria. Seterusnya kita lihat lampu solar ini bermula daripada menggunakan sel kering sebagai sumber tenaga. Justru ianya bermula daripada tenaga kimia. Kemudian kita lihat televisyen. Televisyen ini adalah daripada sumber air. Jadi kita tahu sumber air itu boleh menghasilkan tenaga elektrik. Jadi ianya bermula daripada tenaga elektrik. Seterusnya adalah tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Semua perubahan yang berlaku di alam ini melibatkan tenaga. Tahukah kamu tenaga boleh berubah bentuk? Kerana tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Ingat ya murid-murid, tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan. Kita lihat situasi ini. Motosikal yang bergerak mempunyai tenaga kinetik. Adakah motosikal ini mencipta tenaga kinetiknya sendiri untuk bergerak? Ya atau tidak murid? Tidak. Jadi sebelum adanya tenaga kinetik, apakah tenaga yang ada? Okey, tenaga tidak boleh dicipta. Sebenarnya enjin motosikal hanya mengubah tenaga kimia kepada tenaga kinetik untuk membolehkan motosikal itu bergerak. Jadi semasa di stesen minyak, ayahnya mengisi minyak ke dalam motosikal. Jadi minyak ini adalah bahan api fosil. Apabila bahan api fosil, tenaga yang dihasilkan adalah tenaga kimia. Kemudian enjin motosikal itu bertindak untuk mengubah tenaga kimia daripada petrol kepada tenaga kinetik untuk motosikal bergerak. Kemudian pada beberapa hari kemudian motosikal ini berhenti. Kenapa? Kerana minyak sudah habis. Jadi mengapa motosikal ini tidak terus bergerak? Apakah yang terjadi pada tenaga kinetik yang ada pada motosikal? Jadi tenaga tidak boleh dimusnahkan. Semasa bergerak, sebahagian tenaga kinetiknya berubah kepada bentuk tenaga yang lain seperti tenaga bumi dan juga tenaga haba. Jadi sebenarnya selepas tenaga kinetik, ianya juga boleh berubah kepada tenaga bumi dan juga tenaga haba. Kita lihat dekat sini geseran di antara tayar dan juga jalan raya yang menghasilkan tenaga haba dan juga tenaga bunyi. Okey, jadi di sini kita dapat lihat bahawa apabila motosikal bergerak, ianya bermula daripada tenaga kimia daripada petrol, kemudian berubah kepada tenaga kinetik, berubah kepada tenaga haba dan bunyi. Kesimpulannya di sini adalah tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah bentuk. Jadi sekian saja pada video kali ini. Sekian, terima kasih.